Mahsyar, bahagiakah atau deritakah? Satu tajuk yang bagi orang beriman dia wajib percaya. Agama ni tuan-tuan, dia bukan setakat dia jadikan hari-hari untuk kita beribadat secara bersendirian. Ada ketika kita semayang sunat secara bersendirian, afdal buat seorang-seorang. Sehingga salat nafilah, salat qabliyah ba'diyah, afdal buat di dalam mihrab dalam rumah kita sendiri. Kalau rumah orang yang mana dekat dengan masjid, macam rumah Nabi SAW, dia share dinding dengan Masjid Nabawi. Jadi dia buat salat sunat dalam rumah dia. Bila dia datang, baru Bilal iqamah. Siapa-siapa yang rumah dekat dengan masjid, dia boleh buat qabliyah ba'diyah dekat rumah, afdal salat sunat di rumah. Siapa yang mungkin rumah dia jauh, takut dia datang lambat, maka dia boleh datang salat sunat dekat masjid. Ada benda yang agama suruh buat seorang-seorang. Tapi tuan-tuan, agama ni dia jadikan ada satu benda yang seolah-olah macam jadi tema. Sepanjang tahun ada, kadang-kadang tema untuk setiap event tertentu ada, kadang-kadang tema untuk setiap minggu. Nama tema ini ialah hari dikumpulkan masyarakat, hari dikumpulkan manusia-manusia. Sebab itu kita ada bila mana hari raya, tanda syukur, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Untuk takbir besarkan Allah, cukup 30 hari. Ayyaman ma'dudah, 30 hari, cukup 30 hari. Ada sebahagian 29 hari. Maka kamu hendaklah bersyukur dan membesarkan Allah. Disunnahkan untuk kita berkumpul. Sebahagian mazhab mewajibkan, kerana tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad ada salat Aid, salat hari raya. Orang perempuan yang mana datang haid, Nabi tidak salat. Contohnya, Nabi dia ada masjid, dia ada musalla. Ada ruang untuk dilakukan salat sunat istisqa sebagai contoh. Ada ruang untuk dilakukan hukuman hudud contohnya. Ada ruang untuk Nabi salat sunat gerhana contohnya, dipanggil musalla. Kita musalla hari ini surau lah. Tapi Nabi ada padang sebelah tu. Maka Nabi akan mendirikan salat hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri. Nabi kata, orang perempuan yang haid pun disuruh untuk datang. Kita dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Tetapi kalau kita ikut semayang dekat atas padang, datanglah beramai-ramai. Nabi nak bagi tahu, tinggalkan kerja-kerja kamu, kuah kacang kamu, ketupat kamu tu. Datang untuk dengar khutbah hari raya. Paling kurang aminkan doa untuk khatib hari raya. Agama ajak kita kumpul, ada sebab. Bila tak ada hujan, maka kita disunahkan untuk apa? Untuk solat sunat istisqa. Baru-baru ni kita pakat ubat. Lah ni tak buat dah no. Kerap hujan pula. So tuan-tuan buat tak? Sini buat tak? Buat tak? Solat sunat istisqa. Buat solat sunat minta hujan. Apabila tak ada hujan, disunatkan buat solat sunat istisqa. Disunatkan dilakukan secara berjemaah. Kalau nak buat seorang-seorang boleh tak? Boleh tak boleh? Nak buat sembahyang seorang-seorang istisqa? Boleh, tapi disunnahkan secara berjemaah. Dilakukan, datang beramai-ramai pagi hari memakai pakaian yang tak berapa cantik. Hari raya pakai baju cantik. Hari kita datang masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nak mai masjid pakai baju yang cantik-cantik, yang elok-elok sesuai untuk sembahyang. Jangan duk mai pakai baju ada gambar tengkorak contohlah. Kalau datang pakai baju gambar tengkorak pun tak apalah. Dekat shopping komplek nampak budak muda pakai baju gambar tengkorak, jangan marah kat dia. Bagus, hang pai sembahyang sekali dengan kami. Hang salah seorang anak muda yang berani sembahyang dengan syaitan contoh. Main sembahyang dengan tengkorak. Ada orang datang pakai baju ditulis kat belakang contohnya. Tulis kat belakang. Sembahyang Jumaat pula. Tak apalah kalau dia kerja kilang nak buat macam mana. Tapi kalau dia datang, kalau boleh dia tukar baju yang cantik. Kalau ada tulisan kat belakang, takut orang yang depan tu, yang belakang dia tak orang kata apa? Tak khusyuk, duk tengok pula.
gotong royong Masjid Jamek Macang Bubuk 2015. Contoh. Dia dah baca pula belakang tu. Dia dah kira 2015, 2006. Apa? 4 tahun dah baju ni. Lusuh dah betul. Kita pakai baju cantik, tapi bila datang salat sunat istisqa, pakai baju yang lusuh. Berkumpullah kita sebab untuk memperingatkan, Allahumma antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Ya Allah, Engkau maha kaya, kami fakir miskin. Minta hujan dengan Engkau ya Allah. Kumpul, tak duduk seorang-seorang. Apabila datang hari yang mana paling banyak Allah membebaskan manusia daripada api neraka, hari apa? Dalam hadis sahih, orang-orang yang mana tidak berada di kawasan tersebut disunnahkan untuk berpuasa. Hari apa yang dinamakan himpunan, antara himpunan paling ramai kaum muslimin sepanjang tahun? Apa dia? Al-Hajjul Arafah. Arafah, hari Arafah, mai pakai ramai-ramai, pakai baju warna putih, pakai ihram. Tak ada pakai baju smart-smart, kot-kot ke, jubah ke apa, tak pakai baju Melayu tengkolok tanjak apa semua tak pakai. Orang lelaki ada serban, buka, tak boleh tutup kepala. Orang perempuan pakai purdah, buka. Waktu itulah wanita datang berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada sebahagian ulama, contohnya dalam mazhab Hanafi, dia menyarankan kita baca doa lebih kuat, bukan lebih kuat, lebih bersungguh baca doa saat matahari nak terbenam. Kita time tengah zuhur, kita ada khutbah Arafah, betul tak? Kadang-kadang kita duduk dalam kemah pula kebetulan kemah menteri, live pula. Nampak muka kita sampai ke Malaysia, dan bye-bye, peace dulu kat adik-beradik kat Malaysia. Tuan-tuan, habis khutbah, Mutaif pun kata, duduklah masing-masing dekat bawah pokok ke, cari tempat masing-masing, wirid Arafah masing-masing, suami dan isteri, ataupun duduk dengan kawan-kawan, kita pun wirid. Mai dekat matahari nak terbenam. Orang kita ni kadang-kadang tuan-tuan, lagi matahari nak terbenam, lagi mata dia pun nak terbenam. Dia pun lena, rugi. Orang-orang mazhab Hanafi sebagai contoh, tuan-tuan tengok orang India, Pakistan, Bangladesh, orang China ke, dia orang duduk berdiri, dia orang tak ada kemah tau, duduk dekat Jabal Rahmah, berdiri. Sebahagian mengatakan Nabi SAW berdiri sehingga matahari terbenam. Nabi ni pakai apa? Ihram. Bila mana ihram Nabi jatuh, kan terbuka Nabi punya bau nampak. Nabi SAW nak tarik kain, Nabi tarik kain tanpa Nabi menjatuhkan tangan yang sebelah lagi. Sebab itu bila kita baca hadis, Nabi menterbalikkan tangan. Orang kita sebahagian pandangan mazhab mengatakan terbalik tangan macam ni. Ingat tak? Allahumma daf'al bala wal waba wal fahsya wal munkar, contoh. Betul? Sebahagian ulama mengatakan terbalikkan tangan bukan macam ni, tetapi dikatakan belakang tangan itu berada di atas langit, menghadap ke langit. Macam mana? Caranya begini, dia terlalu tinggi, akhirnya yang belakang tu duduk ke atas. Nabi angkat doa tadah tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak turun tangan, Nabi perbetui kain Nabi dalam riwayat Tirmizi. Nabi tarik dengan tangan, Nabi nak gambarkan waktu itu paling banyak Allah mengampunkan dosa manusia, bebaskan manusia daripada api neraka. Yang tak pergi haji disunnahkan untuk berpuasa. Tuan-tuan, agama ni dia jadikan ada hari bukan duduk seorang-seorang nak beringat, mai kita kumpul. Hari Jumaat, nama hari Jumaat pun dulu tak nama hari Jumaat. Kita ada hari Ahad. Ahad tu masuk apa Ahad? Macam bubuk. Ahad masuk apa Ahad? Bukan hari cuti. Dalam bahasa Arab apa Ahad? Wahid. Apa wahid? Satu. Qul huwallahu ahad. Ithnain. Apa dia? Ithnani. Dua. Hari Salasah. Salasah berapa? Tiga. Hari Rabu, Yaumul Arbi'a, hari ke-4. Hari kelima. Hari apa? Hari kelima. Yaumul Khamis ataupun Khamsah. Hari ke-6. Hari ke-6. Apa hari apa? Dulu tak panggil nama Jumaat. Dulu nama dia Yaumul Arubah.
Hari di mana orang berkumpul pada hari itu, siapa ada syair, dia cerita tentang syair dia. Hari berbangga-bangga dengan apa yang dia dapat, hasil bisnes dia. Siapa ada bawa barang, mainlah nak explain pada hari Jumaat. Sehinggalah turun ayat dalam surah Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Hari dinamakan Jum'ah. Apa maksud Jum'ah? Apa maksud Jum'ah? Tuan, nak gitu. Jamaah, solat jamaah. Apa solat jamaah? Ni pun, tu orang bezakan solat jamaah dengan solat qasar. Qasar itu bermaksud potong, pendek. Jamaah itu kumpul dua solat dalam satu solat. Jamaah. Jamaah, ijtima', perhimpunan. Pernah dengar ada ijtima'? Perhimpunan. Mujtama', apa dia? Masyarakat. Jima', apa maksud jima'? Berkumpul antara lelaki dan isteri. Bahasa Arab. Tapi ni saya nak masuk ni, bagi tunjuk ni. Tiba-tiba ada satu lagi perkataan kumpul dalam bahasa Arab. Bukan jamaah. Nama dia hasyara. Hasyara. Baik, tuan-tuan. Saya sebut tadi pagi kat Taman Sadun. Bahasa Arab vocabulary paling banyak dalam dunia. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyyan. Sehingga apabila kita nak sebut pun cantik. Fa inna contoh saya bagi tahu tadi pagi. Fa inna ma'al usri yusra. Dah main tadi kan? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bagi setiap kesusahan ada kesenangan. Usri yusra. Mana senang sebut? Usri ke yusra? Ya kan, daripada ain. Nak sebut pun susah, maksud pun usra. Susah. Yusra, maksud pun senang. Nak cakap pun senang. Faman yahdillah. So tentu tuan-tuan baca Quran. Tuan-tuan baca Quran, Quran itu tak maaflah cakap. Faham, alhamdulillah, lagi bagus. Tapi baca Quran walaupun tak faham, dapat pahala, dia mukjizat. Dan berapa ramai orang baca Quran walaupun tak faham tapi boleh menangis. Betul? Berapa ramai orang baca Quran walaupun tak faham, tiba-tiba mengalir air mata. Dia mukjizat. Saya cakap dekat orang pesakit stroke, dia orang HUKM, dalam ceramah terkejut persatuan geng-geng stroke ni. Rupanya mereka ada buat terapi baca Quran dengan menyebut satu-satu kona-kona mulut ni. Rupanya untuk jadikan mulut ni boleh berbicara, menyebut perkataan dalam Quran. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sayyid Khatib kata apa? Nak sebut dhanka dalam surah Taha. Siapa yang berpaling daripada ajaran agama Allah, baginya kehidupan dhanka, kehidupan yang sempit. Nak sebut pun sempit, maksud pun sempit. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, Allah suka dekat dia, Allah nak bagi hidayah kepadanya, yashrah. Tu alam nashrah. Apa maksud nashrah? Benda yang kecil dia lebar-lebarkan, luas-luaskan, lepas-lepaskan. Siapa yang Allah nak dia bagi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, diterangkan dadanya dengan Islam. Wa may yurid an yudillahu, siapa yang Allah nak bagi dia sesat, yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Nak sebut pun susah. Apa dia? Hati, dada rasa sempit seumpama dia daki gunung yang tinggi. Ini ayat Quran tentang sains ni. Naik gunung yang tinggi, makin tekanan udara, sempit nak bernafas, macam orang sakit asma. Dia tarik. Sebab sempit, nak sebut pun susah. Dalam Quran tu. Baik, perkataan hasyara dengan jamaah tu bahasa saya nak sebut, tak mau cerita lah, bab tu panjang. Lagi bab masyarakat tak masuk. Tuan-tuan, apa beza hasyara dengan jamaah? Jamaah kumpul, hari Jumaat kumpul, ijtima' himpunan, mujtama' masyarakat. Apa maksud jamaah? Jamaah kumpul dengan sukarela, kumpul dengan kita sendiri mai. Tetapi Al-Quran menggunakan istilah wa nahsyurhum
dan kami kumpulkan mereka, bangkitkan mereka. Yaumal qiyamati a'ma. Disebut banyak perkataan hasyar, padang mahsyar. Hasyar itu kumpul juga, tapi kumpul apa? Kumpul dengan terpaksa. Ada beza tak? Ada beza tak? Kalau tuan-tuan main masjid ni sembahyang Jumaat, masjid macam bubuk, tiba-tiba ramai dekat orang geng-geng masjid kampung macam bubuk ni tak main sembahyang Jumaat. Tak main sembahyang Jumaat, cukup tak sampai 40 orang. Tu imam pakat pergi cari, pergi ketuk pintu. Mai sembahyang. Mai sembahyang. Kan? Kalau dia tak main, kalau dia tak main, tuan-tuan nak buat apa? Tuan pasal lah dia main kan? Paksa dia main tu, itu namanya bukan hari Jumaat dah. Hari kena panggil padang mahsyar dah main. Jadi panggil orang, mai ni, masuk main padang mahsyar ni, sembahyang padang mahsyar ni. Bukan sembahyang Jumaat dah. Sebab kumpul hasyara. Jadi pada hari ni tuan-tuan, kita sebut satu-satu apa kronologi kita bila lepas mati. Apa benda akan berlaku? Sebab padang mahsyar ni benda yang pasti berlaku. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Saya bagi tadi cerita sikit tentang kiamat. Saya kata kenapa Al-Quran menggunakan istilah yang sangat berbeza-beza tentang hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada ketika digambarkan hari qiyam. Hari apa? Hari bangun berdiri. Digambarkan padang mahsyar. Digambarkan juga hari kiamat. Ada ketika Quran menggunakan Al-Haqqah, Mal-Haqqah, hari yang benar. Apa yang kamu tahu tentang hari yang benar? Hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wa ma adraka Mal-Qari'ah, hari yang menggemparkan, terkejut kita. Dikatakan dalam Quran surah Al-Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kamu umpama kalkatu. Tuan-tuan tengok kalkatu macam mana pergi dengan sayap-sayap pun terbang, cari entah ke mana, melayang-layang. Itulah kita, terkejut, tergempar. Disebut juga hari apa lagi? Hari kiamat. Dikatakan idza waqa'atil waqi'ah, hari yang itulah ketika itu, waqi', hari yang kamu duk cerita-cerita ni dah main dah ni. Disebut juga Maliki Yaumiddin, hari paling tepat pada penegakan terhadap agama kamu. Hari yang mana raja segala raja akan menghitung kamu. Tak ada orang lain boleh bagi penghadilan yang lebih hebat daripada Allah SWT. Tuan-tuan, perkataan beza-beza. Jadi benda ni benda yang sangat menakutkan. Benda ni bukan benda yang kita rasa macam biasa-biasa. Sebab tu saya bagi tadi saya cerita tentang dukhan. Ada orang kata jerebu dukhan. Dah. Tanda kiamat tentang dukhan bukan yang kita nampak, walaupun dahsyatnya orang sebut tentang Australia baru-baru ni. Orang Australia cakap dahsyatnya kami tengok. Kami tak percaya, hampir hancur Australia. Dia kata ini kan dukhan. Ada orang kata dukhan kah? Yang orang Islam nak cakap tu. Dah, dukhan lebih daripada itu. Bila kita datang angin daripada Indonesia, kita kata jerebu, kita kata dukhan. Tak, bukan dukhan. Belum lagi. Apabila tentera Genghis Khan, apabila tentera Mongol menyerang Baghdad, kita tengok Baghdad, kerajaan Abbasiyah jatuh, datang serang, badan semua steady. Waktu itu ulama baca hadis, akhir zaman akan datang orang-orang daripada timur yang datang dalam matanya mata sepet. Orang hari ini dia sebab medali mata sepet, dia cerita kaum tu lah. Tapi orang dulu dah baca dah. Dia kata ini geng-geng Mongol. Mereka inilah yang digambarkan Ya'jud wa Ma'jud. Ulama dulu sebut Ya'jud wa Ma'jud. Hari ini bila mereka masuk, badan mereka besar, mereka bunuh habis orang Islam ramai. Tapi mereka tak ada ilmu. Agama bagi tahu kekuatan badan tak menjamin lama-lama ketamadunan. Itu kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Ibn Khaldun kata apa? Kalau kita menawan negara mana-mana tempat dengan ilmu, ilmu akan kekal lama. Tapi kalau menawan dengan kuasa ketenteraan semata-mata, tak kekal lama. Akhirnya orang-orang Mongol masuk Islam. Tu yang kita kenal orang Uyghur tu. Tu yang kita kenal orang Kazan, orang bawah sempadan Russia, Uzbekistan, semua tu. Tu yang kita kenal orang Turki, semua tu. So Islam. Last sekali hadis tentang Ya'jud wa Ma'jud yang dibaca dulu, bukan dia. Rupanya lagi dahsyat nak main ni. Ingatkan dah teruk dah Genghis Khan tu. Ada lagi. Sebab tu tuan-tuan, hari kiamat bukan hari orang kata apa? Mudah kata apa? Bukan Malaysia.
Bukan apa, kaleng-kaleng apa. Ini bukan hari biasa-biasa. Ini hari yang sangat-sangat luar biasa. Baik, macam mana berlakunya hari padang mahsyar? Kita cerita dulu. Baru kita cerita siapa berjaya, siapa derita, siapa bahagia. Nama macam tajuk lagu, Deritaku Bahagiamu. Ya. Okey, baik, hari pertama dalam surah An-Nazi'at disebut yauma tarjufur rajifah. Tengok wording bahasa Arab. Tatba'uha radifah. Hari di mana ditiup sangkakala. Mula-mula dia kata rajifah, tiba-tiba dia sebut tatba'uha radifah. Radifah dengan rajifah, dua-dua tu lain. Dua-dua tiup sangkakala. Bahasa Arab ni dia lain. Dia sikit-sikit, dia beza sikit, dia jadi lain. Nak bagi contoh macam mana tu? Bulan. Bahasa Arab bulan orang panggil apa? Qamar. Ada orang nama Qamaruddin? Ada orang nama Qamariyah? Qamar. Yang kita nampak tu, bulan tu dipanggil Qamar. Tapi kalau bulan purnama, bahasa Arab tak panggil Qamar. Dia panggil apa? Bila dah nampak bulan purnama, nampak cantik, orang tu tukar bahasa. Bahasa Arab ni wording dia banyak, mufradat dia banyak, vocabulary dia banyak. Dipanggil Badrun. Tala'al badru alaina ya badratim, ya badratim. Wahai purnama. Kalau anak bulan, bahasa Arab panggil apa? Ibnu Qamar. Dah, bukan dia. Tuan-tuan pun macam anggur ya. Tuan-tuan confident, relax, tak apa. Yang penting confident kan. Dia panggil apa? Hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya kamu ya Muhammad tentang anak bulan hilal. Tengok beza-beza. Kalau bulan-bulan ikut kalender Islam, kalau bulan Ramadan kita panggil apa? Syahrul Ramadan. Tengok, bulan dia lain. Tu bulan baru. Tak faham ni? Tak ada. Okey, contoh, kurma. Tuan-tuan orang Penang, Yusof Dayuk punya geng. Kurma kering orang panggil apa? Bahasa Arab tamar. Kurma basah, bahasa Arab panggil apa? Rutab. Okey, bahasa Melayu, kurma kering panggil apa? Kurma juga kan? Kurma basah panggil apa? Kurma jugalah. Tu bahasa dia nak bagi tahu kita kurma ya. Lepas lain sikit lari. Tu tak masuk kurma kambing, kurma ayam. Banyak aman. Tak pernah bagi patut apa ni. Maksudnya vocabulary banyak. Apa maksud dalam Quran? Yauma tarjufur rajifah. Ditiup sangkakala rajifah. Tatba'uha radifah. Sangkakala yang pertama tiup, semua jatuh tersembam. Tuan-tuan, jatuh tersembam dan mati. Semua mati. Dia tiup punya dahsyat sampai jatuh tersembam. Ada tak pernah kita tiup orang sampai jatuh pingsan? Abang, suami kita pun jatuh pingsan di depan televisyen. Tak ada. Tapi nombor dua, dia tiup orang dalam kubur bangun terkejut. Radifah, bangun dalam keadaan terkejut. Ini mahsyar. Kan? Dia bangun. Tadi saya sebut, sebagai ulama kata atas kepalanya ada pasir. Dia pun tak sapu pasir dia terlupa. Tu yang dalam surah Yasin sebut, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata apa? Ya wailana, celakalah. Bangun pula, dah tidur dah tadi. Bangun pula, dah tidur dah tadi. Kenapa dia marah? Kenapa dia kata celaka? Sebab dia lupa. Hari ni ada orang peringat tuan-tuan. Hari ni orang bagi tazkirah kan tuan-tuan? Bagi tazkirah kat kita. Kata lepas ni kamu hidup 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 wa 70. Umur kamu 60-70 tahun yang lebih kurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran bagi tahu hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga kamu sampai umur 40. Kena jaga-jaga bila sampai umur 40.
Tuhan bagi tahu, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Bila kamu Allah bagi panjang umur, satu hari kamu akan rasa tulang kamu akan kembali macam budak-budak balik, tulang makin reput. Nabi Zakaria tak ada anak. Qala rabbi wa hana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia rasa dia tak boleh nak anak dah. Kita kalau jalan jumpa orang kata, anak ke? Tengok budak kecil. Takkan anak ke? Cucu. Sebab orang nampak makin tua makin uzur. Mustahil. Nabi Zakaria AS menggambarkan, aku tidak boleh memiliki anak. Rambutku beruban, tulangku dah reput. Tuhan bagi warning kat kita, tuan-tuan. Kita dah tahu dah benda ni. Dok orang nak bagi tazkirah. Hari ini hidup 60-70 tahun. Lepas hidup kemudian hari. Hidup dah 2 kali. Hidup 2 kali. Hidup 2 kali. Hidup hari ini dengan hidup selepas ni. Hidup hari ini beza dengan selepas ni. Beza kat mana? Beza kat mana? Hidup hari ini ada mati. Hidup lepas ni tak ada mati. Tak ada mati dah. Hidup hari ini ada mati. Hidup lepas ni tak ada mati. Yang mati sekali tu penentu kita. Innamal a'mal bil khawatim. Allah tak tengok lahir-lahir anak tu sonsang ke, OKU ke, anak tu lahir anak jutawan ke, anak tu lahir anak tu anak raja ke, anak tu lahir anak ustaz ke. Tak tengok. Dia tengok khawatim. Waktu mati tu mati macam mana. Lepas tu nak tengok ni. Hidup selepas ini bukan 60-70 tahun. Hidup selepas ini berbilion, bilion, 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 infinity, berbilion-bilion tahun. Sebab itulah hari ini saya nak sebut, tuan-tuan, ada ulama bincang berapa lama berdiri di padang mahsyar. Berapa lama berdiri padang mahsyar. Sampai orang berdiri di padang mahsyar, dia cakap apa? Dia kata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka. Tak larat nak berdiri dah masuk dalam neraka. Sebab dia belum tengok lagi neraka. Tuan-tuan, dalam Quran sebut, qulubun yawma idzin wajifah. Dada ni waktu itu semua berdebar-debar, semua dalam keadaan takut bila bangun. Digambarkan dada berdebar-debar, wajifah, semua pakat duk confuse. Tatba'uha absaruha khashi'ah. Orang-orang kafir, orang buat maksiat, waktu itu jangan belagak, dia akan tunduk pandangan. Sebab itu kita waktu hidup jangan sombong dengan orang, jangan duk jalan, wala tamshi fil ardi marha, jalan sombong depan orang, jangan. Nanti di hari kiamat tambah-tambah orang yang buat maksiat. Kalau dia buat maksiat, jangan duk cerita ke orang. Jangan duk pergi habang-habang ke orang. Jangan bangga dengan maksiat. Tonton kita pernah buat waktu muda, sudah, habis. Yang lepas. Betul tak? Kita pernah buat waktu dulu, sudah. Tok Saudara pergi cerita, hang Tok Saudara cerita dengan aku lah. Aku dulu lagi champion daripada hang. Tak payahlah kan. Dia pula belah Tanjung, takat hang punya Mak Husin kok tu ni abang Tanjung pusing roundabout ni. Tak payah cerita ke orang. Tak payah cerita ke orang. Duduk diam. Sudah. Mujahirin, jangan duk cerita dosa-dosa kita buat. Sebab bila hari akhirat, absaruha khashi'ah. Khashi'ah ni khusyuk lah. Dia datang tunduk, dia tengah tak tahu, berdebak-debak hati dia. Dia nak pergi ke mana ni? Tu yang dalam Quran surah Yasin sebut, kenapa kamu bangkitkan aku? Dia dah lupa sebab 40 tahun tiupan sangkakala yang pertama. 40 tahun dia tidur. Kita tidur waktu tengah khutbah, bangun-bangun pun, jalan pun supaya nak belelong macam minum todi dah kan. Tiba-tiba ni 40 tahun bangun-bangun. Siapa orang pertama bangun? Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak nabi-nabi yang lain. Kemudian antara orang pertama dalam sebahagian hadis menyebut orang pertama dipakaikan baju. Sebab kita dia bangun macam mana? Bangun pakai baju tak pakai baju? Orang pertama pakai baju, dipakaikan pakaian Nabi Ibrahim alaihi salam, dimuliakan dia. Kemudian dibangkitkan orang-orang yang mati di Baqi'. Siapa mati di Baqi', ada special untuk dia. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Kemuliaan orang mati di Baqi'. Baqi' mana? Madinatul Munawwarah. Dekat Mekah lain, Ma'la lain. Meninggal di Arafah lain. Kalau Arafah dikemumi di Ja'ranah kebiasaannya. Tapi kalau meninggal di Madinah, subhanallah. Orang Mekah, orang Madinah, tuan-tuan, kalau dia nampak kita usung, kita dah bawa jemaah, kita nampak kita usung jemaah Malaysia. Kita usung jemaah Malaysia. Dia tanya, siapa dia ni? Malaysia. Dia kata, Masya Allah. Dia mesti sebut, ini ahli syurga, dia kata. Ahlul jannah, dia kata.
Saya cakap, fi ayyi ardin tamut. Kita pun tak tahu di mana kita nak meninggal. Kalau buat amal soleh, meninggal kat KL pun masuk syurga juga. Kalau buat jahat, saya cakap lah, mana nak tahu buat jahat, meninggal kat Madinah pun tak jadi juga. Sebab yang cakap tu orang Madinah. Dia kata, dah, dia ni 70 tahun dia duduk kat Malaysia, tak mati kat macam bubuk. Tiba-tiba first time sampai ke Madinah, Allah pilih dia meninggal di Madinah. Aku orang Madinah, berapa ramai adik-beradik aku tak mati Madinah. Ini orang Madinah cakap. Kemuliaan orang bakit dia akan pertama bakut. Kemudian mereka waktu hadza ma wa'adar rahman. Mereka bangun-bangun, mulut tak berhenti-henti akan sebut hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah yang betul. Ini janji Allah yang betul. Kita akan cakap benda tu berulang-ulang. Kata dah, Nabi dah kata dah. Kemudian kita akan berjalan tuan-tuan, tak bawa geng. Tak ada geng. Mula-mula tak ada geng. Kita bangun sebab kita tak kenal siapa. Bukan tak kenal, tak hirau dah siapa-siapa. Itu yang disebut yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat nanti, bukan kata padang mahsyar. Kita ni adik-beradik tak hirau dah, anak pun tak hirau dah, siapa pun tak hirau dah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua pakat dah sibuk dengan diri masing-masing nak selamat. Semua nak selamat diri masing-masing. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardahat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang yang pregnant akan gugur kandungan, tuan-tuan. Semua waktu ni tu waktu kiamat. Pada mahsyar dia bangun, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan dibangkitkan jumpa dengan kami, kata Allah, seorang-seorang. Tak bawa lawyer, tak bawa kawan baik, tak bawa isteri, tak bawa suami, tak bawa anak, tak bawa siapa-siapa. Mai seorang-seorang jumpa dengan kami seorang-seorang, kama khalaqnakum awwala marrah. Kemudian dan kemudian apa dia? Kita akan dikumpulkan semua, wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Semua bangun, semua kumpul ramai-ramai, berjalan. Yauma yaqumun nas yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri bangun. Berdiri bangun. Sekali saya cerita pula sikit. Semua berdiri ke? Dah, tak semua orang berdiri. Ada yang jalan cara lain sikit. Jadi tuan-tuan lah, shuffle ke river ke. Yeah. Keadaan bangun dia. Bila kita jalan tuan-tuan, ada yang kelabu mata. Wa nahsyural mujrimina yawma idzin zurqa. Ada yang datang dalam keadaan mata kelabu. Mata kelabu, dia pakai tak nampak dah. Sebab tidur lama sangat. Dia bangun-bangun dia kelabu. Kemudian dalam sebahagian riwayat ayat Quran, wa ma'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sebahagian menyebut wa nahsyurhum yaumal qiyamati a'ma. Dia bangun-bangun matanya buta. Ini orang-orang buat maksiat, orang-orang kafir. Bangun-bangun mata buta. Ini keadaan kita. Dalam sebahagian hadis menyebut wa nahsyurhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim 'umya wa bukman wa summa. Dia bangun buta, dia bangun dalam pekak, dia bangun dalam bisu, dan dia bangun 'ala wujuhihim. Tadi bangun berdiri, ni ada satu geng pula lagi. Lain macam dia jalan. Dia jalan, kepala dia, muka dia tengah seret atas lantai. Seret atas lantai. Tuan-tuan kalau baca hadis titian sirat, kan kita baca titian sirat, kan dikatakan ada yang datang mengiring kaki ke atas kepala bawah. Lalu sahabat Nabi tanya, macam mana nak buat tu? Macam mana ada orang, adakah orang boleh buat macam tu, jalan kot muka? Nabi kata, banyak benda pelik lagi Allah boleh buat. Apalah sangat nak bagi orang jalan ikut muka. Kita akan nampak. Sebahagian riwayat hadis menyebut orang yang berjalan dengan muka terseret di atas muka, di atas lantai, di atas pasir, orang itu adalah orang yang makan harta riba. Ini sebagai riwayat hadis. Baik. Kemudian ada yang bangun, thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiyya. Ada yang datang dalam keadaan melutut, jalan melutut. Dia keliling dengan api dekat jahanam, jalan melutut. Kita ada tak main jalan melutut main masjid? Tak ada. Tuan-tuan berani tak? Boleh tak satu hari buat training, latihan jalan melutut sampai pekan BM? Orang kata gila. Kemudian datang waktu itu ada dua geng. Baik, saya nak sebut tuan-tuan. Tadi mula-mula main seorang-seorang, tetapi Al-Quran bagi tahu dalam surah An-Naba. Time inilah tuan-tuan nak tengok
Quran bagi tahu di padang mahsyar, waktu itu Allah akan jadikan kamu bangkit dengan geng-geng kamu, kumpulan-kumpulan kamu. Dalam Quran sebut yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Kamu datang dengan kelompok-kelompok. Ada kelompok ashabul yamin, geng kanan. Ashabul shimal, geng kiri. Dalam hadis Nabi sebut barang siapa, tuan-tuan pernah dengar? Nabi sebut anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam satu hadis tentang mahsyar, Nabi menyebut orang sembah matahari akan geng dengan geng sembah matahari. Orang yang majusi, orang Yahudi akan bersama dengan orang Yahudi. Orang saleh akan bersama dengan orang saleh. Sebab itu tuan-tuan, bila bangkit di hari kiamat, akan datang satu kelompok wajahnya putih berseri-seri. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang datang wajahnya cantik berseri-seri. Bukan cantik wajahnya sebab dia pakai pamoga ke, dia pakai produk Ali Syukri ke, tak. Tapi fi wujuhihim min athari sujud, pada wajahnya orang boleh kenal ni geng orang sembahyang. Dan datang fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, ada satu geng wajahnya wajah hitam, ni geng orang tak sembahyang. Tuan-tuan pilih nak geng mana? Sekarang ya tuan-tuan, kita buat keputusan. Malam ni buat keputusan. Nak geng masjid ke? Nak pergi geng orang tikam nombor ekor? Mana satu? Tuan-tuan buat pilihan. Kalau nak jadi, nak duduk dengan orang masjid, nak bangkit dengan orang masjid, mainlah masjid. Betul? Betul tak? Nak bangun dengan orang rajin sembahyang, rajin baca Quran. Quran ni akan bagi syafaat. Fa inna syafi'an li ashabi. Siapa rajin baca Quran akan bagi syafaat. Macam mana nak dapat syafaat? Dengan baca Quran, amalkan Quran, kaji Quran, orang Quran. Kita pun tumpanglah duduk dengan dia, akan dibangkitkan dengan orang Quran. Itu nama Quran. Apa lagi? Geng apa lagi? Terpulanglah pada tuan-tuan. Nak mati tuan-tuan, kalau kita meninggal dunia, kalau kita meninggal seorang-seorang tak apa. Kalau meninggal ramai-ramai, minta maaf cakaplah, meninggal ramai-ramai. Contoh dekat New Zealand, kena tembak 50 orang mati. Contoh. Betul tak? Nak ke bumi tu, nak ke bumi mana satu? Siapa dulu nak turun? Boleh tak nak turun ikut suka? Nak bawa turun tu, kalau ikut fiqah, tak boleh turun ikut suka. Bukan tak boleh, bukan kata haram. Afdal turun orang yang lebih mulia dulu, turun dalam lalat. Tu bila kita mati, disunnahkan kita bila kita iring jenazah. Saya kalau boleh saya cadangkanlah, kalau tuan-tuan rumah dekat dengan tanah perkuburan, jalan kaki. Rumah jauh, tak apalah, ada van. Nampak van, kereta saya pun parking sebelah van jenazah. Ada van. Sekarang ni ada van, dulu tak ada van lah. Sebab apa? Nabi, zaman Nabi ada unta, tapi Nabi tak naik unta. Sebab apa? So orang Arab kadang jenazah dia tak tutup. Nak bagi kafa bil mauti wa'idha, supaya kamu nampak jenazah tu. Sebab itu ulama sebut makruh untuk takbir, untuk tasbih, untuk tahmid waktu tengah iring jenazah. Ulama kata apa? Kenapa kena makruh pula tahmid, takbir semua tu? Ulama suruh diam, tengok. Dia tazkirah untuk kamu. Bila kita jalan, disunahkan jalan laju sikit. Laju sikit. Kalau naik van tak boleh lah laju-laju. Sekarang naik van lah, saya tak tahu lagi 100 ton lagi, 50 ton lagi, tak tahu naik apa. Naik helikopter ke? Naik Grab boleh jadi. Tapi tak tahu naik apa. Ni usung ni. Kenapa laju-laju? Sebab fa'in dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, fa'in kana salihah, kalau orang itu orang salih, dia akan menjerit dengan kuat. Kita tak dengar. Dia jerit, Isra'u qaddimuni, cepat. Bawa masuk aku cepat dalam kubur. Sebab dia nampak kubur itu raudhatun min riyadil jannah. Macam budak kecil nampak playground. Nampak? Dia punya excited tu cepat. Kita duk relax, brother relax. Fa in kanat ghaira salihah, kalau lelaki itu lelaki yang tidak salih, dia juga akan menjerit, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celakalah orang yang mengusung aku, adik-beradik aku, kawan-kawan aku. Kamu nak campur aku kat mana? Kerana dia nampak tu lubang yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, kata Nabi, semua makhluk mendengar
Satu yang makhluk tak dengar. Siapa dia? Manusia. Kalau manusia mendengar, la sa'aqal insan, akan jatuh pingsanlah kita dengar kerana takut bunyi jeritan. Tuan-tuan, kalau mati ramai-ramai 50 orang, siapa nak masuk dalam liang lahat dulu? Kena tengok dulu, sebab nak memuliakan, nak mencepatkan orang yang paling afdal. Dalam hadis berlaku Hisham bin Amir, orang mati syahid ramai. Waktu itu tanya, ya Rasulullah, siapa nak dikebumikan? Semua orang baik-baik. Malam-malam mereka sembahyang tahajud, mereka ini mati syahid. Nabi SAW kata, "Falyumma aktharuhum Qur'ana." Diutamakan ketika itu orang yang paling banyak hafal Quran. Sebab dah semua sama, nak tengok mana lagi lebih bagus, nak tengok kat mana. Yang paling banyak hafal Quran lah. Waktu itulah tuan-tuan, kalau berlakulah contoh masjid macam Bubuk ni. Contohlah ni, contoh ni. Kena bom. Boleh? Contoh. Masjid sebelah. Masjid Tok wah. Tok kun atas. Contoh lah. Tadi saya lalu situ, tadi akan sampai dah. Contohlah, kena bom. Semua orang mati. Yang selamat saya dengan Amin ni. Ada orang. Time tu saya akan tanya Amin, siapa hak rajin sembahyang? Dia akan beritahu, ni, siapa panjang Quran banyak? Baik, kita akan turun. Tuan-tuan, benda ni kalau berlaku di dunia lagi Allah muliakan. Di dunia lagi Allah muliakan. Tuan-tuan, begitulah di hari kiamat, tuan-tuan. Akan datang geng-geng. Tuan-tuan akan tengok, ada yang datang geng ni, ada yang datang geng ni. Kemudian, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Geng datang dengan buku kitab tangan kanan. Selamat dah. Kemudian ada datang dengan geng datang pegang kitab tangan kiri. Apa maksud dia? Dia banyak buat jahat. Kita kat buku kita banyak catat kat mana? Tak tahu. Kita tak tahu. Kita pun tak berani nak cakap. Betul? Ustaz ke tak ustaz ke, tak berani nak cakap. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Dalam sebahagian hadis cerita tentang, dulu syekh kami baca hadis ni dalam kelas, nangis semua mengaji. Dia kata, hari ni aku tak mau mengajar, aku nak baca hadis. Yujma'u yawmal qiyamah, yujma'un nas yawmal qiyamah. Hari di mana orang semua pakat terkejut sebab dikumpulkan manusia dekat api neraka. Tiba-tiba ada seorang lelaki, yu'tabir rajul yawmal qiyamah. Lelaki ni kena ambil, kena campak, kena lempak. Lelaki ni kena lempak, jatuh ni. Orang tengok, dahsyatnya. Jatuh tu, fatandaliqu aqtabu batnihi. Perutnya pecah habis. Semua orang dalam api neraka ni, geng neraka ni tengok, dahsyatnya kawan ni. Kan? Pecah perut dia. Fayaduru biha kama yadurul himaru fir raha. Kemudian diambil dia, letak tengah-tengah, macam mana orang duk giling gandum tu, letak himar akan, keldai ni akan pusing tau. Pusing kisap gandum sampai hancur tu. Orang tu kena buat macam tu. Dah lah pecah perut, kena kisap pula. Orang dekat api neraka tanya, bila tengok, kami macam kenal orang tu. Macam kenal. Bukankah dia dulu waktu hidup di dunia, dia suruh orang buat baik, dan dia rajin bagi tazkirah, suruh orang buat baik, dia suruh orang tinggal benda jahat. Lalu dijawablah oleh malaikat, lelaki ini rajin suruh orang buat baik dan selalu kata jangan buat jahat, tapi dia sendiri yang buat jahat dan dia tidak buat benda baik. Hadis ni ustaz kami kata, syekh kami kata, turun untuk ustaz-ustaz. Jaga-jaga. Dan untuk alim, untuk orang yang pandai, yang mengaji agama. Jadi benda ni benda yang takut, kita tak tahu. Tak tahu ni. Sebab kita itulah, tak tahu. Kita pun tak tahu nasib hidup kita macam mana. Baik tuan-tuan. Kemudian kita datang macam mana? Kita datang dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Pertama kita datang hufah, yahsyurun nas yaumal qiyamati hufah. Tak pakai kasut. Nak menunjukkan kata datang dalam keadaan tak buat preparation. Macam kita keluar rumah kelang kabut, terus tak ada pakai kasut, nak pergi ambil kain. Sebab tak kelang kabut, bangun tak pakai kasut. Kemudian uratan, tak pakai baju. Aisyah tanya, dia kata biduni libas? Hakan betul ke ni? Semua keluar tak pakai baju. Nabi kata, ya, waktu tu semua tak hirau dah, tak tengok kiri kanan dah. Semua tak pakai baju. Kemudian dia kata ghurlan, dalam keadaan tidak dikhitankan, bermaksud seumpama kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kamu diciptakan pada awal kamu hidup dulu. Kita keluar pada perut mak macam tulah kita. Kemudian dalam sebahagian hadis menyebut tentang dia bangkit dengan pakaian yang dia pakai. Kalau dia mati
Sebahagian pula menyebut dalam hadis yang lain dengan amalan yang dia buat. Kalau dia mati dalam salat, dia akan dibangkitkan dengan salat. Kalau dia mati dengan Quran, dia akan dibangkitkan dengan Quran. Tuan-tuan, apabila Allah mencintai seseorang manusia, idza ahabballahu syai'an assalahu. Apabila Allah mencintai seorang manusia, dia akan bagi madu dekat dia. Maka sahabat Nabi tanya, "Wa ma assalahu ya Rasulullah?" Apakah madu itu ya Rasulullah? Nabi kata, "Yuwaffiqu bi amal salih." Allah bagi dekat dia, dekat hujung sebelum dia mati, Allah bagi dia buat amal soleh. Kalau Allah sayang dekat dia, Allah bagi sebelum dia mati, bagi kejap amalan soleh. Memang Allah buat. Allah susun hidup dia. Kemudian bila Allah dah puas hati, Allah akan mengambil nyawanya dalam keadaan sempurna amal soleh. Kalau Allah sayang. Kalau Allah sayang. Sebab itu kita kena ada perasaan, perasaan mencintai kematian. Tak semua orang boleh, tuan-tuan. Kita tak berani nak kata jatuh cinta nak pergi jumpa, nak mati. Tak berani sebab belakang kita ni banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau orang yang bersedia untuk bertemu dengan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta untuk mati bertemu dengan Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengan dia. Man kariha liqa Allah, siapa benci bertemu dengan Allah, Allah benci jumpa dia. Apa maksud dia? Sebab tu bila kita baca hadis, kita tengok sahabat Nabi berapa ramai menangis-nangis merayu dekat Nabi, "Ya Rasulullah, pilihlah aku untuk pergi perang." Bila Nabi tak pilih, dia balik menangis. Sebab dia cinta nak bertemu dengan Allah. Sebab apa dia cinta nak bertemu dengan Allah? Sebab dah prepare. Kita ni untuk berani tak? Berani tak? Lepas isyak ni pergi berani? Tak berani? Tak apalah, besok pun sama tak berani kan. Saya pun tak berani, tuan-tuan. Tak berani sebab kita tahu kita ni subhanallah. Kemudian ada sabiquna. Okey, baik, keadaan padang mahsyar. Kita bangun-bangun, kita pijak macam mana? Ardun bayda afra. Bangun-bangun, kita pijak atas pasir. Pasir tu macam roti putih. Pasir putih, dia macam roti. Entah roti, entah tak roti. Nampak gebu ya, putih. Laisa fiha alamun li ahadin. Menunjukkan seolah-olah dia punya gebu tu, tuan-tuan tengok padang pasir, dia rata tau, tak ada kesan tapak kaki. Seolah-olah tak ada siapa pernah duduk kat bumi ni. Langitnya lain, lantainya lain. Ini bukan dunia, ini mahsyar. Kemudian dikatakan kami qadar mail. Apa maksud mail? Mail ni lebih kurang 1 kilo. Ataupun dikatakan dengan kadar matahari dengan kamu itu digambarkan, jaraknya disebut mail. Sahabat Nabi tanya mail tu macam mana? Sebahagian riwayat Nabi angkat tangan, Nabi tunjuk lebih kurang macam ni, tekanan dan ke kiri, menggambarkan macam matahari itu ada sejengkal atas kepala. Itu keadaan sangat panas dekat padang mahsyar. Kemudian Nabi beritahu wa asyaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fihi. Nabi tunjuk sampai tahap ni. Nabi tunjuk macam ni, Nabi tunjuk jari. Ambil jari dia, Nabi tunjuk macam ni. Maka sahabat tanya apa dia? Nabi beritahu itulah peluh-peluh dia, darah-darah dia, nanah-nanah dia akan tenggelam sampai tahap macam ni. Bergantung pada amalan orang itu. Ada orang dia buat maksiat peluh sampai buku lali, ada orang sampai lutut, ada orang sampai dada, ada orang sampai mulut. Saya bagi laju sikit, tuan-tuan. Nak gambarkan itulah keadaan mahsyar, bergantung dengan amalan. Kemudian berapa lama orang akan duduk dekat padang mahsyar? Sebahagian riwayat kata 50,000 tahun paling lama. Sebahagian riwayat kata 40 tahun. Sebahagian banyak riwayat. Sebahagian kata separuh daripada 50,000 tahun. Sebahagian kata 50,000 tahun tempoh hari akhirat, tak kira hari dunia. Hari akhirat tu maksudnya berapa? Satu hari sama dengan apa? Satu hari sama 1000 tahun. Betul tak? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kan orang Yahudi dengan Nasrani, Quran bagi tahu, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah." Ayat pertama, mereka orang Yahudi ni, orang Nasrani kata, "Kamu ini tipu kitab-kitab. Kami tipu kitab, nanti kalau kami kena seksa pun hari itu tak banyak mana. Ayyaman ma'dudah," dia kata. Tiba-tiba datang pula orang Nasrani pun tipu juga kitab. Dia pun cakap benda sama. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Quran tukar. Tadi ma'dudah, lagi ma'dudat. Ada beza. Ma'dudah, orang mengaji bahasa Arab. Saya laju sikit no. Ma'dudah dengan ma'dudat. Ada beza bahasa Arab.
Sebab itu dalam bab tentang puasa, ayyaman ma'dudat, hari yang telah ditentukan bilangannya. Sebab itu tak boleh puasa lebih daripada 30 hari. Orang dia puasa awal dekat Sweden, dia balik Malaysia tak raya-raya lagi, dia tetap tak boleh puasa sampai 31. Kurang tak apa. Kalau dia lari, kalau dia terbang tapi sampai hari ke-31 tak boleh. Ayyaman ma'dudat. Allah bagi tahu, wahai orang Yahudi, hari itu bukan tak ditentukan, ada. Sabar Ustaz. Aku tak bagi tahu lagi tempoh hari akhirat ni berapa lama dengan dunia. Sabar Ustaz. Datang surah Sajadah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu apa dia? Alfa sanatin mimma ta'udun. Okey, kamu nak tahu berapa lama? Satu hari dunia sama dengan 1000 tahun akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 50,000 tahun, kena kali dengan 1000, kena kali dengan 365. Itu kalau sebahagian kata. Sebab itu dia akan menjerit, ya Allah, masukkan kami dalam neraka, sebab kami tak larat nak berdiri. Berdiri ni tuan-tuan, tak ada arahan, tak ada larangan. Tak ada suruh semayang, zikir, baca Quran, tak ada. Nak baca Quran sekarang? Nak baca Quran tak? Sebab itu ramai akan menyebut, qala ya rabbi rji'un, ya Allah nak patah balik, ya Allah nak patah balik. Semua akan menjerit-jerit nak patah balik, ya Allah. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang orang yang tengok syurga, orang pernah tengok neraka? Bukan tengok neraka, tengok syurga. Orang yang pernah tengok syurga, salah satunya dalam riwayat Ahmad tentang Abdullah bin Al-Haram, ayah kepada Jabir bin Abdillah. Nak gambarkan dalam syurga ni minta apa semua dapat. Betul tak? Tuan-tuan nak apa dalam syurga? Dia nak apa dia dalam syurga? Dia tak jawab mana. Nak apa dalam syurga? KFC ke? Ke T-Life? Apa dia nak apa? Apa benda dalam syurga dapat? Minta apa? Tiba-tiba Allah tanya dekat Abdullah bin Al-Haram. Ni Nabi cerita dekat Jabir. Jabir sedih, ayah dia mati syahid kena cincang. Sedih ayat ni. Cerita ni saya bagi laju sikit. Bila mana dia kena cincang, dia tak muka dia tak tangan tadai. Sedih tengok muka, tengok ayah tak rupa orang. Maka Nabi beritahu, jangan sedih, sesungguhnya ayah kamu dalam syurga. Allah sedang berbicara dengan dia. Laisa kamitslihi syai'. Macam mana bicara kita tak tahu. Allah kata, wahai Abdullah bin Al-Haram, minta apa yang kamu nak minta. Dia pun kata, kenapa nak minta lagi? Duduk dalam syurga, semua minta, semua dapat. Tapi ta'zim, menggambarkan Allah saja nak bagi dia seronok. Minta apa kamu nak minta dengan aku. Dia minta tuan-tuan. Dalam syurga ni, nak bagi tahu semua benda dapat. Ada satu benda dia minta, tak dapat. Orang ahli syurga takkan dapat. Apa dia? Dia kata, ya Allah, aku minta satu ya. Aku minta aku hidup semula. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Aku minta hidup balik. Tak boleh. Ahli syurga pun tak dapat. Mati syahid tu. Kenapa nak mati syahid, nak hidup semula? Sebab aku nak mati macam tadi tu, macam kena cincang tadi. Nak mati berulang kali. Subhanallah. Datang turun ayat Quran, tak boleh. Maka dia pun minta, ya Allah, tak apalah, aku tak mau minta apa dah. Dalam syurga semua dapat. Aku minta satu ya. Tolong bagi tahu kat orang-orang selepas daripada aku, adik-beradik aku, orang yang hidup selepas aku, kata aku sedang seronok makan dalam syurga Allah. Turun ayat Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Aku sedang seronok makan dalam syurga Allah. Ulama bincang, kenapa orang mati syahid dia minta nak hidup balik? Kenapa? Kenapa orang mati syahid minta nak hidup balik? Patut duduk dalam syurga, relax ya? Kenapa nak hidup balik? Kalau tuan-tuan duduk dalam syurga, nak bangun balik tak? Nak jumpa balik orang rumah? Dah ada bidadari? Oh, lagi betul-betul nak jumpa balik ha? Cinta sejati ya? Sebab apa? Ulama kata, itulah orang yang sudah pernah melihat syurga. Dia mati banyak kali pun no problem.
Jadi hari ni saya dah tengok mana ada ceramah sampai 9 lebih dah ni. Saya rasa tak sampai lagi berderita kebahagiaan ni. Saya ingat saya dalam banyak hadis pasal mahsyar ni, banyak macam tu jalan macam ni apa semua. Saya ingat saya nak bagi satu benda. Hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang dia akan duduk bawah lindungan arasy Allah. Padang mahsyar ni panas. Tuan-tuan kena ingat, padang mahsyar panas. Melainkan orang soleh. Orang soleh yang tadi lama berdiri tu, orang soleh dia kena ada ayak peluh sampai buku lali? Tak. Orang soleh 50 tahun, 50,000 tahun kau berdiri? Tak. Dalam sebahagian riwayat dia tanya, kenapa Sa'd sangat berdiri? Dia kata apa? Kenapa Sa'd sangat berdiri? Lebih pendek ni dalam riwayat Ibn Qurtubi dan tafsir sebut lebih pendek daripada tempoh waktu sembahyang 2 rakaat. Tu besar sembahyang 2 rakaat. Besarnya sembahyang 2 rakaat. Berdiri itu rasa macam Allah sat sangat. Tapi kita kat dunia kita rasa 2 rakaat ya Allah, azabun syadid bima kanu ya'malun, kan? Dan saya nak bagi tahu ni, orang ni special. VVIP di padang mahsyar. Hadis masyhur, yauma la dhilla illa dhillu. Hari di mana? Hari di mana? Orang lain tak ada, tapi 7 golongan ni Nabi sebut, dia akan berada di bawah lindungan arasy Allah. Yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Dia jadi pemimpin, dia kena adil. Bukan senang nak jadi pemimpin yang adil, bukan senang. Kita dalam rumah, kita ketua keluarga, kita pun susah nak berlaku adil. Sebab kita ada ketua. Betul tak? Kita dekat pejabat, kalau kita ni kerja orang bawah, kita tak buatlah lebih kurang. Sebab aku orang bawah ya, nak apa tanya bos kan? Bos dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat, nak buang orang, nak buat macam dia boleh buat. Tetapi dia memilih berlaku adil. Bukan senang. Allah letak dia di bawah arasy Allah SWT. Pemimpin, orang politik kena ingat benda ni. Dia akan berada. Sebab itulah tuan-tuan, kalau solat minta hujan, siapa afdal jadi imam? Siapa afdal jadi imam? Ketua negara. Doa raja yang makbul, doa pemimpin yang adil, doanya makbul. Tapi dia adil, dia kena adil. Bila dia tadah tangan, makbul doa. Sebab bukan senang. Kita tak jadi lagi raja, cuba kita jadi raja, tak tahu jadi macam mana. Macam tak? Sebab tu bila dia tadah tangan, makbul. Sebab tu kita pesan untuk kita, biar kalau kita jadi pemimpin yang adil. Nombor 2, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang taat perintah Allah. Subhanallah. Dia tak sebut orang tua, dia sebut anak muda. Sebab apa? Bukan senang waktu usia muda untuk dia taat perintah Allah. Betul tak tuan-tuan? Bukan senang. Kalau dia boleh taat perintah Allah dalam usia muda, special tempat dia di padang mahsyar. Sebab tu kita nak jadi baik dalam usia yang muda. Pesan ke anak kita yang lelaki, anak kita yang perempuan, mak nak kamu jadi pemuda yang taat perintah Allah. Mak tak mau kamu ulangi kesilapan mak dulu, ayah tak mau kamu ulangi kesilapan ayah. Sebab kita tahu kita pernah hidup dulu macam mana. Baik, kemudian nombor 3, ar-rijal qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Orang yang mana hatinya terikat dekat masjid. Apa maksud dia? Dia tak senang duduk. Dia duduk tengok jamnya. Bila isyak nak habis, ceramah nak habis. Contoh tu tak kena. Dia tengok macam. Dia tengok macam, bila nak masuk isyak ni, bila nak masuk maghrib ni, bila nak masuk asar ni, nak main masjid. Dia tengok, bila nak ni, bila. Sebab hati dia. Saya duduk Bangi, ada satu surau nama surau Surada, dulu viral. Sebab Tok Bilal dia meninggal semayang ba'diyah zuhur. Tuan-tuan, betul Nabi cakap, kita ni siapa yang hidup hayat syait, dia hidup macam mana, famata alaih, dia akan mati macam tu. Dia main semayang subuh pun naik motor, kalau hujan bawa payung, naik motor bawa payung, tak mau tinggal, mati dalam masjid. Guru saya mengajar Quran, mati, meninggal tengah mengaji Quran. Subhanallah. Ramailah, banyak kita dengar cerita, banyak cerita. Jadi orang yang terikat dengan masjid ni salah satu orang VVIP di padang mahsyar. Kemudian warajulan tahaban fillah, orang ataupun seseorang lelaki ataupun perempuan yang mana dia jatuh cinta, dia berkasih sayang
kerana Allah. Dia benci pun kerana Allah. Bukan kerana kepentingan dia baik dengan orang. Orang tu ada kereta, dia baik. Orang tu ada bisnes, dia baik. Orang tu ada pangkat, dia baik. Orang tu ada kedudukan, dia baik. Orang tu dah jatuh kedudukan, dia baik tak? Tak. Dia sayang, aku sayang kau kerana Allah. Sebab itu sunnah jumpa orang, tuan-tuan. Sunnah kalau suka, pi cakap kat dia, aku suka engkau kerana Allah. Ini Nabi suruh. Nabi kata, pi cakap dekat orang, ini uhibbuka ya. Aku jatuh cinta kepada engkau kerana Allah. Kita segan orang Melayu kan. Haji Omar pergi jumpa Haji Leman, aku jatuh cinta dengan hang kunyit ke apa. Dia rasa pelik lah kan. Tapi sunnah, sahabat Nabi dia jumpa, bila lama tak jumpa, aku jatuh cinta kerana Allah. Kerana Allah. Aku tegur ni kerana Allah. Tak ada niat cemburu, hasad, dengki, tak ada. Aku duk tengok hang ni satu je, semua okey. Contoh, itu kerana Allah. Pisah pun kerana Allah. Kemudian nombor 5, orang yang mana apabila sampai satu saat perzinaan itu boleh berlaku di hadapannya. Dalam riwayat hadis sebut, sehingga wanita berada di atasnya sekalipun. Sebahagian riwayat menyebut apabila peluang untuk melakukan perzinaan. Sebab itu disebut wala taqrabuz zina. Peluangnya banyak. Ada orang tuan-tuan tak ada peluang. Tak ada peluang. Orang rumah garang. Contoh, ada orang, hai sikit-sikit je canglun. Dia tak sebut lah bagi apa sebut canglun dia. Sikit-sikit je canglun. Dia tak sebut dah no. Orang tak sebut pula dah. Ada orang tuan-tuan, kawan-kawan ada senang. Tapi ada orang dah depan mata dia, tiba-tiba bila dia menyebut ataupun dia mendengar ataupun orang wanita itu yang menyebut inni ittaqullah, dia pun menyebut inni akhafullah, aku takut Allah. Dia stop benda tu, special lagi. Special lagi. Orang lelaki kena ingat Kemudian warajulun, lelaki yang mana memberi sedekah akhfa hatta la ta'lam shimalu. Orang lelaki atau perempuan sedekah tangan kanan, tangan kiri tak nampak. Boleh tak nak sedekah depan-depan orang ramai, pegang cek besar-besar? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia korbankan semua harta, dia bagi tahu kat semua orang. Talhah bin Ubaidillah, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Nabi kata dalam Quran, siapa nak bagi benda yang dia sayang, bagi. Dia kata aku bagi kebun aku. Dia tak pergi sembunyi-sembunyi, dia cakap depan-depan. Sebab apa? Dia tahu, dia ikhlas, dan dia bagi tahu tu untuk orang ramai lagi bagi sedekah. Macam kita lah, saya hari ni dekat masjid macam bubuk ni, saya nak galakkan semua orang sedekah. Saya bukan pandai sangat, saya bukan kaya sangat, saya dah pencen dah. Saya duk tengok, baru ni rumah saya pasang awning, rumah saya pasang iron grill, rumah saya pasang macam-macam. Saya rasa rumah saya pasang semua, ini rumah Allah, elektrik ayam, mari saya bayar. Contoh, ramai dekat KL banyak, kat saya kat Bangi, kat 50-60 bilik surau, api ayam tak payah bayar. Semua dah potong siap-siap dah, tak payah bayar. Duit benar pergi, duit surau bawa pergi sampai ke Sabah. Sebab apa? Bagi kat surau lain pula, hidupkan surau lain pula. Sebab dah semua pakat, dah sponsor. Dia mai jumpa, Ustaz, rumah saya elektrik saya bayar. Ini rumah Allah. Orang tu pula dengar, cantik, aku nak bayar ayam. Yang ni pula cantik. Sebab in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Siapa nak serlahkan cerita dekat orang sedekah dia, nak galakkan orang, boleh, asalkan niat ikhlas. Tapi siapa nak sembunyi-sembunyi pun boleh. Lagi bagi. Lagi apa? Lagi bagi. Boleh dua-dua. Kemudian orang yang mana disebut nombor 7, orang yang mana zikru khalian fa fadat 'ainahu. Orang ni tuan-tuan, hati dia lembut. Hati dia lembut. Dia nampak yang kasar, nampak yang perongoi, tapi bila dia zikir sebut Allah, mengalir air mata dia. Kadang-kadang bukan main tuan-tuan, orang gangster, bukan saya teman-teman, banyaklah peristiwa, tak mau sebut lah. Orang macam-macam buat jahat, macam-macam. Tapi kadang-kadang kita sebut sekali Allah, dia menangis. Kita banyak kali sebut perkataan Allah pun tak menangis. Dia dengar, dia rasa nikmat. Nikmat. Jadi sebab itulah kita nak jadi hati yang lembut macam ni. Hati yang mana bila kita zikir, sebut nama Allah, mengalir air mata kita. Duduk seorang-seorang, temenung macam Arafah lah. Apa maksud Arafah? Apa maksud wukuf? Wukuf maksudnya qif, berhenti, duduk temenung dosa apa aku buat. Waktu itulah kita temenung, kita minta ampun Allah SWT. Cukuplah tuan-tuan, 9:30 dah. Nampak macam nak sampai hari kiamat dah ni. Tanda-tanda kiamat dah banyak dah. Tuan-tuan pilihlah nak geng mana. Saya pun dah nonton pilih, kita pilih. Kita buat decision.
Kita nak duduk di mahsyar ni, kedudukan kita macam mana? Tu saya tak sebut orang yang hisaban yasira. Ada orang hisab laju, ada orang hisabnya munaqashah. Macam kita kena Roblox kan, geng yang VIP lane laju ya. Kita nampak polis, kita kalau nampak polis kadang-kadang kita polis ambil kepiah bubuh sorban, kalau boleh tasbih pegang tu. Kita kelak-kelak, Assalamualaikum ustaz, dia pun ustaz laju tak apa balik ceramah balik masjid, guna masjid tu. Tapi apabila kita lalu kita bubuh lebat, tengok yang tahan lah polis India, imam muda ke imam tu aku tak kenal. Betul tak? Dia cek satu-satu. Nabi sebut siapa yang dihisab ada, bila Allah dah duk cek dia banyak tanda-tanda di mahsyar dia tak selamat. Jadi lepas ni tuan-tuan boleh sambunglah ceramah apa berlaku lepas hisab, lepas namanya timbang, lepas Allah tanya satu-satu di mahsyar. Dan apa tujuan di mahsyar? Tujuannya Allah nak kira, Allah nak hitung, dan kita akan sampai satu bab yang mana yang duduk mahsyar ni akan pergi satu tempat, nama dia Telaga Haud ataupun Telaga Kautsar. Waktu itulah kita nak kenal kita ini cakap sayang Nabi betul ke, ataupun kita ni hanya di bibir sahaja tapi dari sudut amalan tidak seperti yang kita maksudkan. Jadi semoga ada ceramah lepas ni cerita tentang syafaat. Itu bab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang cerita dan tentang pun tak ada soalan. Kita pun cukup setakat ni tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf berlaku terkasar bahasa ataupun tu kurang tak kena. Semoga kita dapat ambil manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini. Cukuplah dengan kematian itu menjadi tazkirah untuk kita. InsyaAllah semoga Allah bangkitkan kita semua dalam masjid ni, bangkit dengan orang saleh. Satu syarat nak jumpa dengan, nak duduk dengan orang saleh, apa dia? Nabi beritahu dekat Thauban ni dia duduk sebelah kanan. Satu hari dia sakit demam, dia suka duduk belah kanan. Nabi tengok mana api. Sebab apa dia suka duduk belah kanan? Sebab Nabi bagi salam, Nabi tengok dia dulu. Satu hari dia tak ada, budak muda, Nabi pergi ziarah dia. Dia beritahu, aku ni sakit sebab salah satu sebab rindu kat Nabi sampai sakit. Jadi Nabi tanya dia, kenapa? Aku takut bila aku mati nanti Nabi duduk satu kelompok Nabi, aku ni tak boleh tengok dah muka engkau sebab sahabat Nabi duduk belah bawah-bawah. Rindu sampai tahap macam tu. Turun ayat Quran, kata Imam Baydawi dalam tafsirnya, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nak duduk dengan orang saleh, nak duduk dengan para nabi, nak dibangkitkan dengan para siddiqin, satu ya, taat Allah, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan bersama dengan orang-orang itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.